Fi Zilalul Quran, karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati mereka. Kumpulan ayat-ayat 178 hingga 188. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajib melaksanakan hukuman qisas dalam kejadian orang-orang yang mati dibunuh, yaitu orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Dan sesiapa pembunuh yang diberi sesuatu kemaafan dari saudaranya, yaitu pihak terbunuh, maka hendaklah pihak yang memaafkan itu mengikut cara yang wajar dan membuat tuntutan ganti rugi, dan pihak yang mendapat kemaafan itu hendaklah menunaikan bayaran ganti rugi itu dengan sebaik-baiknya. Itulah suatu keringanan dan rahmat dari Tuhan kamu, dan sesiapa yang melampaui batas
selepas penyelesaian itu, maka ia akan mendapat azab yang amat pedih. Ayat 178. Di dalam undang-undang Qisas, kamu mendapat jaminan hidup, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertawakal. Ayat 179. Diwajibkan ke atas kamu apabila seseorang kamu didatangi gejala-gejala kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, hendaklah ia berwasiat untuk ibu bapa dan kerabat-kerabatnya dan suatu habuan kebaikan sebagai kewajipan kepada orang-orang yang bertakwa. Ayat 180. Kemudian barang siapa yang mengubahkan wasiat itu setelah didengarinya, maka dosanya dibebankan ke atas orang-orang yang mengubahkannya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ayat 181. Akan tetapi, barang siapa yang merasa bimbang terhadap pembuat wasiat itu melakukan sesuatu yang tidak adil atau membuat sesuatu dosa dalam wasiatnya itu, lalu ia bertindak mendamaikan antara waris-waris, maka tidaklah berdosa kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ayat 182. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana ia diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu dari kamu, supaya kamu bertakwa. Ayat 183. Iaitu berpuasa pada sebilangan hari yang tertentu, jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam persafiran, iaitu ia berbuka, maka wajiblah ia berpuasa kadar sebanyak hari yang dibuka pada hari-hari yang lain, dan wajib di atas orang-orang yang terdaya berpuasa tapi meninggalkan puasa kerana keberatan membayar fidyah, iaitu memberi makan kepada orang-orang miskin, dan barang siapa dengan sukarela memberi makan melebihi kadar yang ditentukan, maka itulah yang lebih baik baginya. Namun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu dari membayar fidyah, jika kamu mengetahui. Ayat 184. Maka puasa itu ialah bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai hidayah kepada manusia dan sebagai penjelasan-penjelasan yang menerangkan hidayah dan perbezaan antara yang benar dan yang batil. Oleh itu, barang siapa di antara kamu melihat anak bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam persafiran, maka wajiblah ia berpuasa kadar sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah mahukan kamu mendapat kemudahan dan tidak mahu kamu menanggung kesulitan, dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan hari puasa, dan hendaklah kamu mentakbirkan Allah di atas hidayah yang telah dikurniakan kepada kamu, dan supaya kamu bersyukur. Ayat 185. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahawa aku sangat hampir pada mereka. Aku memperkenalkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Oleh itu, hendaklah mereka menyahut seruanku dan beriman kepadaku, supaya mereka mendapat jalan yang benar. Ayat 186. Dihalalkan kepada kamu mengadakan hubungan kelamin dengan isteri-isteri kamu pada hari puasa, pada malam puasa. Mereka adalah pakaian kamu, dan kamu adalah pakaian mereka. Allah telah mengetahui bahawa kamu telah mengkhianati diri kamu, lalu Dia menerima taubat kamu dan memaafkan kesalahan kamu. Maka sekarang
Lakukanlah hubungan kelamin dengan mereka dan carilah kenikmatan yang telah ditetapkan Allah untuk kamu. Dan makan dan minumlah kamu sehingga jelas kelihatan kepada kamu benang yang putih, iaitu cahaya siang dari benang yang hitam, iaitu kegelapan malam dari cahaya fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga malam, dan janganlah kamu mengadakan hubungan kelamin dengan mereka dalam masa kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Oleh itu, janganlah kamu dekatinya. Demikianlah Allah menjelaskan pengejaran-pengejarannya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Ayat 187. Dan janganlah kamu makan harta-harta sesama kamu dengan cara yang tidak sebenar, dan janganlah kamu membawa kes-kes harta itu kepada hakim-hakim dengan tujuan supaya kamu dapat memakan sebahagian dari harta orang lain dengan cara yang berdosa, sedangkan kamu mengetahui. Ayat 188. Latar belakang dan pokok pembicaraan. Pelajaran ini memuat sebahagian dari peraturan-peraturan kemasyarakatan untuk masyarakat Islam dalam pertumbuhannya yang awal di kota Madinah, dan di samping memuatkan sebahagian dari peraturan ibadat yang dipadukan ke atas kaum muslimin. Kedua-dua peraturan terkumpul di dalam serumpun ayat-ayat yang berdekatan di antara bahagian-bahagian ayat di dalam surah ini. Kedua-duanya diikatkan dengan tali yang sama pada ketakwaan dan kasiah kepada Allah, di mana kalimah takwa disebut berulang kali dalam kata-kata ulasan dan kesimpulan tentang peraturan-peraturan kemasyarakatan dan taklif-taklif ibadat, dan semuanya dibicara selepas ayat mengenai hakikat kebaktian yang mencakup segala dasar kefahaman keimanan dan dasar-dasar perilaku di akhir pelajaran yang lepas. Di dalam pelajaran ini terdapat pembicaraan mengenai undang-undang qisas bagi orang-orang yang mati dibunuh. Juga pembicaraan mengenai peraturan wasiat ketika hampir mati, kemudian diiringi pula dengan pembicaraan mengenai fardu puasa, aturan-aturan berdoa dan beriktikaf, dan pada akhirnya ialah pembicaraan mengenai urusan perguaman harta-harta. Dalam kata kesimpulan mengenai peraturan qisas, terdapat isyarat kepada semangat takwa. Di dalam undang-undang qisas, kamu mendapat jaminan hidup, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Ayat 179. Dan di dalam kesimpulan mengenai peraturan wasiat terdapat juga isyarat kepada semangat takwa. Diwajibkan ke atas kamu apabila seseorang kamu didatangi gejala-gejala mati, jika ia meninggalkan harta yang banyak, hendaklah ia berwasiat untuk ibu bapa dan kerabat-kerabatnya dengan suatu habuan kebaikan sebagai kewajipan kepada orang-orang yang bertakwa. Ayat 180. Di dalam kesimpulan mengenai puasa terdapat isyarat kepada semangat takwa. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana ia diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu dari kamu supaya kamu bertakwa. Ayat 183. Kemudian isyarat yang sama juga terdapat selepas pembicaraan mengenai iktikaf di penghabisan pembicaraan mengenai hukum-hukum puasa. Itulah batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Oleh itu, janganlah kamu dekatinya. Demikianlah Allah menjelaskan pengajaran-pengejarannya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Ayat 187.
Kemudian beberapa kata kesimpulan selanjutnya di dalam pelajaran ini mengandungi maksud yang tidak jauh dan makna takwa dan dari tujuan merangsangkan kepekaan dan kesedaran terhadap Allah dalam hati. Kata-kata kesimpulan itu berbunyi, dan hendaklah kamu mentakbirkan Allah di atas hidayah yang telah dikurniakan kepada kamu dan supaya kamu bersyukur. Ayat 185. Oleh itu, hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku supaya mereka mendapat petunjuk. Ayat 186. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ayat 181. Sesungguhnya Allah Maha pengampun dan Maha pengasih. Ayat 182. Persamaan maksud kata-kata kesimpulan ini menarik pandangan kepada hakikat agama ini, iaitu agama ini merupakan satu kesatuan yang tidak berbelah-belah bagi. Segala peraturan-peraturan kemasyarakatan itu, segala lunas-lunas perundangannya dan syiar ibadatnya adalah terbit dari dasar akidahnya belaka, iaitu semuanya terbit dari kefahaman kullinya atau kesemestaannya yang diwujudkan oleh akidah ini, dan semuanya diikat dengan tali yang sama kepada Allah belaka, dan semuanya berakhir pada satu matlamat yang sama, iaitu beribadat kepada Allah yang Maha Esa, Tuhan yang mencipta dan memberi rezeki, Tuhan yang melantikkan manusia sebagai khalifahnya dalam kerajaan bumi ini, iaitu khalifah yang disyaratkan dengan satu syarat, iaitu mereka pasti beriman kepada Allah yang Maha Esa, beribadat kepada Allah yang Maha Esa, dan mengambil kefahaman, pemikiran, peraturan dan undang-undang mereka dari Allah yang Maha Esa. Pelajaran ini dengan kumpulan mauduk-mauduknya yang dibicarakan dan dengan kata-kata ulasan yang dimuatkannya merupakan satu contoh yang jelas bagaimana padunya hubungan-hubungan yang sempurna ini dalam agama ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.